Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Salihan. Dan saya Nazran Hakim bin Nizar Azran. Dan saya Muhammad Kushairi bin Muhammad Ghazali. Kami dari dua Diploma Teknologi Elektrik. Dalam modul UST 3122 Tenaga dan Kuasa, kami dikehendaki untuk memilih satu peralatan yang memerlukan gelombang elektromagnet. Antara peralatan yang kami pilih ialah kamera. Seterusnya kami juga akan menerangkan tentang pengenalan, sifat, kelebihan dan keburukan serta kesimpulan dalam video ini. Kamera ialah alat optik yang digunakan untuk merakam imej sebagai gambar foto yang pegun atau satu susunan imej bergerak, filem atau video. Istilah ini serta kamera masa kini berevolusi dari kamera obscura. Frasa bahasa Latin bagi bilik gelap, suatu mekanisme awal bagi memaparkan imej yang mana seluruh bilik yang berfungsi sebagai sistem penghasilan imej tepat pada masa. Kamera obscura ini mula-mula dicipta oleh ahli sains Muslim bernama Abu Ali Hasan Ibn Al-Haytham dan disifatkan dalam buku yang bertajuk Kitab Al-Manazir, iaitu buku optik pada tahun 1015 hingga 1021. Saintis berbahasa Inggeris Robert Boyle dan Robert Hooke kemudiannya mencipta kamera obscura yang mudah alih sekitar 1665 hingga 1666. Kamera boleh berfungsi melalui cahaya spektrum nyata atau bahagian-bahagian lain pada spektrum elektromagnetik. Sebuah kamera biasanya berlampirkan sejenis rongga dengan satu bukaan di sebelah bagi memasukkan cahaya dan satu pembukaan rakaman atau pandangan bagi menangkap cahaya itu pada sebelah yang lain. Kebanyakan kamera mempunyai sebutir lensa yang terletak di hadapan bukan kamera untuk mengumpul cahaya yang masuk dan untuk memfokuskan imej atau sebahagian imej pada pembukaan rakaman. Diameter bukan itu biasanya dikawal oleh satu mekanisme diafragma. Namun, ada kamera yang mempunyai bukaan bersaiz tetap. Jenis gelombang yang terlibat adalah gelombang cahaya tampak. Ciri-ciri gelombang cahaya tampak. Yang pertama, cahaya tampak yang lebih sering disebut sebagai cahaya adalah bahagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam spektrum elektromagnetik, cahaya tampak terletak di antara inframerah dan ultraviolet, iaitu 380 hingga 750 nm atau 430 hingga 750 THz. Ukuran tersebut diambil berdasarkan cahaya yang dapat diamati oleh manusia. Namun, usia dan faktor yang lain dapat mempengaruhi kisaran ini kerana beberapa orang dapat melihat sinar inframerah dan ultraviolet. Spektrum yang terlihat secara kasar dibagi menjadi warna yang biasanya disebut merah, orange, kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Namun, divisi ini tidak dalam ukuran dan tidak begitu akurat. Ilmu yang mempelajari tentang cahaya tampak dan interaksinya dengan materi disebut optika. Seterusnya, saya akan terangkan bagaimana cara kamera itu berfungsi. Okey, dalam kamera ada beberapa bahagian yang penting, dan itu bahagian utama adalah lensa. Apa itu lensa? Lensa itu adalah kata cebung, iaitu cermin yang memantulkan cahaya ke dalam kamera. Okey, lensa kamera adalah bahagian yang menumpukan dan kemasukan cahaya ke dalam sensor kamera. Cebung digunakan kerana sifatnya yang memfokuskan sinar cahaya bertentangan dengan kata cekung yang mencapah atau mengembangkan cahaya tersebut. Imej yang terhasil juga akan terbalik semasa dia terbentuk pada sensor. Dia kemudian diperbetulkan oleh program ataupun pemproses. Selain itu, lensa juga berfungsi sebagai memfokuskan cahaya. Lensa kamera juga mempunyai sebuah bahagian yang sangat penting yang dinamakan sebagai bukaan. Okey, bukaan itu apa? Bukaan itu fungsi dia untuk mengawal kadar kemasukan cahaya ke dalam sensor melalui saiznya yang boleh dikecil dan diperbesarkan. Ia juga boleh dikawal secara manual oleh juru foto bagi kamera-kamera seperti kamera digital pantul lensa tunggal. Okey, seterusnya, ciri-ciri gelombang yang terlibat dalam kamera adalah gelombang cahaya tampak. Okey, namun sebelum itu, elok saya terangkan apa sebenarnya cahaya dan apa yang terkandung dalamnya. Cahaya adalah gelombang, tetapi dalam masa yang sama, dia merupakan tenaga yang dibawa dalam paket-paket kecil sebutir-butir seperti guli yang dinamakan foton. Foton adalah zarah cahaya tidak bercisim dan bergerak dengan kelajuan cahaya. Okay.
apa yang dikumpulkan di sensor adalah foton-foton ini. Okey, lebih banyak foton yang mengenakan pada sensor. Lebih tinggi dedahan yang dicapai. Dedahan adalah ciri terpenting dalam fotografi kerana dia menentukan sama ada sesuatu foto itu terkurang dedah, terlebih dedah atau didedah dengan betul. Antara keburukan cahaya tampak ialah kesan kesihatan. Dari segi amnya, walaupun cahaya boleh dilihat menyumbang kepada kesihatan manusia melalui penghasilan vitamin D, terlalu banyak pendedahan matahari boleh menyebabkan kerosakan kulit dan meningkatkan risiko pada kanser kulit. Yang kedua, keburukan cahaya tampak ialah overexpose ataupun pendedahan berlebihan. Pendedahan berlebihan kepada cahaya yang boleh dilihat, terutamanya cahaya buatan seperti lampu pendeflor dan LED, boleh mengganggu corak tidur dan menyebabkan masalah kesihatan seperti insomnia atau gangguan sirkadian. Antara kebaikan cahaya tampak ialah komunikasi dan penggunaan dalam teknologi. Cahaya boleh dilihat digunakan dalam pelbagai bentuk komunikasi seperti lampu isyarat dan Morse code. Di samping itu, cahaya boleh dilihat adalah asas kepada banyak teknologi optik seperti kamera, mikroskop dan laser. Kesimpulan tentang cahaya nampak ialah mempunyai banyak kelebihan yang penting dalam kehidupan manusia dan penyelidikan saintifik. Cahaya boleh dilihat membolehkan kita melihat dunia di sekeliling kita, berkomunikasi menggunakan teknologi optik dan memahami alam semesta dengan baik. Oleh itu, adalah penting untuk kita menggunakan cahaya boleh dilihat dengan bijak, mengurangkan pencemaran cahaya dan mengambil langkah untuk meminimumkan kesan negatif. Itu sahaja tayangan video daripada kami. Sekian, terima kasih.